Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kita berada di 9 Rajab dan Alhamdulillah kita masih dapat bersama. Mohon maaf kalau muka saya agak lain sedikit hari ini. Semalam saya terantuk, hidung saya nak mancung sikit. Ya, Alhamdulillah setakat itu. Jadi kita dapat bertemu pada hari ini. Apa khabar semua sahabat-sahabat pejuang syurga yang dikasihi Allah sekalian. Mudah-mudahan sihat walafiat, sihat sejahtera, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita ada 5-6 orang baru. Kita tunggu lagi sekejap sebab saya nak panggil qariah kita student Ummi Radwah Zulkifli untuk bersama kita dalam tarannum, dan mungkin ada apa-apa yang dia nak bagi tips dulu sebelum kita di dalam bacaan Al-Quran tak kira lah dia nak baca bertarannum atau baca murattal, terserah pada dia. So kita minta dulu dia baca Fatihah dipersilakan. Suara. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar semua, moga-moga semua berada dalam keadaan yang baik, alhamdulillah. Kita dipertemukan lagi pada pagi ini. Okey, saya mulakan, kita buka majlis pagi ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Apa khabar semua?
Minta maaf Nek Uga, suaranya tak dengar. Tutup. Tadi sebab mengaji Fatihah. Maaf ya semua, agaknya panjang dah saya bercerita, tak ada orang dengar. Okey, tadi saya cerita pasal Lutfiah ni. Nak maklumkan bahawa Lutfiah ada menaja cenderahatilah untuk pemenang yang ada gerak hati kita nak pilih lah ya, bukan atas dasar apa-apa ya. Tengok saja kita rasa oh nak bagi ni, tapi saya akan umumkan selepas sesi live ya. InsyaAllah. Ada lagi sebenarnya selain pada Lutfiah ni, ada yang taja, dia bagi saya duit untuk bagi buku itu kemudian lah ya. Kita lihat siapa lagi. Icha Dido. Icha ni daripada negara seberang daripada Indonesia, Pekanbaru. Waalaikumsalam. Sihat, bahagia, insyaAllah, amin, amin, amin. Okey, itu saja yang kita lihat dulu dan kita baguslah juga hari ni StreamYard ni bagi bagus dia punya komen, dia ada tempat lain dia di bawah jadi tidak mengganggu kita. Kepada semua para sahabat sekalian, kita masih lagi di fasa pandemik dan fasa PKP. Ada negeri yang PKPB tapi semua still jaga diri ya. Tidak tanpa merasakan bahawa semuanya telah selesai. Ini adalah usaha bersama, bukan usaha para doktor saja, bukan usaha para kita punya pemerintah, tetapi usaha kita bersama ya, daripada sekecil-kecil penghuni dunia ini sehinggalah ke sebesar-besarnya mestilah bekerjasama dalam memerangi ini. Inilah ujian Allah yang untuk melihat antaranya ialah kerjasama kita dapat bekerjasama ataupun tidak. Dan pada hari ini pejuang syurga sekalian, sahabat yang dikasihi Allah, kita dah sampai pun kepada ayat 91 dalam surah An-Nisa. Sebenarnya yang Bunda sebutkan surah ni agak panjang, jadi kita pun bercerita agak lama dengan sedikit juga gangguan-gangguan masalah kesihatan dan sebagainya, maka dia berjalan dengan lambat. Tak apa, kita lambat asalkan kita ada buat sesuatu. Okey. Dan kita lihat apa benda saya sebenarnya melihat orang ada komen-komen, kalau tanya saya cuba baca dalam handphone sebab saya tak berapa nak clear untuk nampak Dan satu lagi kepada para sahabat, dalam surah An-Nisa ini selalu Bunda janji tapi tak pernah nak tunai. Bunda ingat nak tulis nanti satu masa bukan satu masa, sedang pun tetapi tak siap lagi buku yang hukum-hukum yang terdapat dalam surah An-Nisa, insya-Allah yang berkaitan dengan kehidupan kita. Okey, pada hari ini saya dah minta Umi Radwah berikan kita sedikit tips untuk hafaz sebab sebenarnya menghafal ni bukan kira tua atau muda. Jangan tunggu kita, bukan jangan tunggu maksudnya. Yang muda tu bagus. Kadang-kadang kita bila macam saya lah dah umur 67 fikir bila takkanlah nak belajar baru nak menghafal dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat yang dikasihi Allah sekalian, susah atau senang kita menghafal itu ada pahala. Tak hafal atau tidak tapi kita dah berusaha, kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tambah lagi dengan memahami kandungan-kandungan Al-Quran tadi, maka kita akan dapat pahala yang lebih lagi selain daripada yang utamanya mendapat pengajarannya. Saya serahkan kepada Umi Radwah supaya memberikan tips dan terusnya membaca Al-Quran yang 91 dan 92. Silakan Umi Radwah. Sila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya menyambung daripada permintaan nenek saudara saya itu minta kongsikan tips
cara mudah menghafal Al-Quran. Okey, nak katanya sesiapa atau kepada semua orang boleh menghafal Al-Quran, tidak kira muda atau tua. Yang paling penting niat sebab apa kita nak menghafal Al-Quran. Jadinya secara ringkas antara tips yang boleh diamalkan dan ni adalah cara saya juga, dan mungkin setiap orang ada cara tersendiri. Okey, mungkin saya akan bagi tahu tips-tips ni tapi kalau diamalkan tidak dapat mungkin tidak berhasil ataupun sebab setiap orang ada cara tersendiri. Okey. Yang pertama yang paling penting adalah niat lah. Niat kita menghafal Al-Quran adalah untuk apa, kan? Moga-moga menjadi syafaat di akhirat kelak. Okey, tips yang pertama adalah sebelum kita menghafal, ini adalah sangat penting. Sebelum kita menghafal Al-Quran, tak kisahlah kita menghafal surah pendek ataupun panjang. Sebelum kita menghafal satu muka surat tersebut, kita perlu talaki dulu dengan guru. Okey, sebab apa? Dalam kita menghafal, tajwid sangat penting. Bila mana kita menghafal sesuatu ayat, tapi tajwidnya tonggang langgang, tajwidnya ada yang tidak betul, bila mana dah lekat di dalam kepala, sukar untuk diperbetulkan. Makanya saya menyeru kepada sesiapa yang baru menghafal ataupun sudah menghafal tapi merasakan bacaan tajwidnya ada sedikit kurang ataupun perlu diperbaiki, perlu mencari guru. Okey, mencari guru, lancarkan untuk satu muka surat tersebut. Kalau tengok boleh lancar dengan tajwidnya, baru start menghafal. Okey, sebab rata-rata bila mana saya ada buat kelas, bila saya lihat hafalannya okey tapi dari segi tajwidnya ada sedikit kurang lah, maka saya sangat menekankan bab tajwid. Okey, kemudian yang kedua, elakkan kita menghafal Al-Quran menggunakan handphone. Okey, sebab apa? Kita perlu ada satu mushaf yang mana kalau boleh kita guna satu mushaf sahaja. Okey, kerana bila kita guna satu mushaf, nak katanya dia punya kedudukan ayat, kan kalau kita baca Al-Quran ada banyak jenis, ada Quran Mushaf Osmani dan contoh ada Quran Indon dan lain-lain. Nak katanya kalau kita dah selalu baca Quran yang sama, kita boleh nampak dengan warna dia, warna yang sama. Kemudian nak katanya kalau baca dalam telefon, kalau menghafal guna telefon, saya rasa tak lama lah kita boleh menghafal. Kita akan ada gangguan lah. Kecuali kalau kita nak menghafal tu, kita matikan wifi ataupun mobile data. Okay. Setiap orang ada cara sendiri. Mungkin pada waktu itu dia tak dapat bawa Quran ke ataupun tapi dia rasa nak menghafal ataupun mengaji, boleh, tak ada masalah. Okay, tips yang terakhir lah insyaAllah saya rasa, bila mana kita dah menghafal, sebelum tu cara menghafal adalah sekadar ringkas. Kalau boleh nampak Al-Quran, contoh kalau satu page, bahagikan setelah dah talaki, kemudian dah lancar, kemudian bahagikan kepada tiga bahagian. Contoh, kita kira sebab satu page ni ada 15 baris. Okey, makanya bahagi, contoh ada 3 ayat contoh. Jadi ini kita bahagi satu, kemudian ayat kedua, dan yang terbawah, yang paling bawah adalah yang ketiga. Makanya kita kena lancarkan pertama dulu. Kemudian dah lancar kedua, kemudian yang ketiga. Itu adalah cara menghafal Al-Quran. Dan cara yang lain pula, kalau nak mulakan menghafal Al-Quran, contoh kita ambil surah yang pendek. Okay, surah yang pendek. Contoh kita nak ambil contoh suratul Asr, contoh lah ya. Okay, bila kita lihat, kita mulakan dengan ayat yang pertama. Ulang sampai ingat. Okay, wal asr.
Okay, mungkin ayat ni paling senang lah, tapi kalau kita dapat ayat yang panjang, contoh suratul Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk ila akhir ayat. Nak katanya kita ulang ayat tu sampai kita lancar. Biasa orang baca sampai 5 atau hingga 10 kali. Kadang kalau macam saya dapat tips daripada sahabat saya senior di Darul Quran yang menjadi Johan antarabangsa itu Fariha Zulkifli, yang mana dia mengulang pada awal mengulang Al-Quran tu dia dah pegang betul-betul mengulang 60 kali untuk setiap ayat. Sebelum dia pindah ke ayat yang seterusnya, dia ulang 60 kali. Nak katanya berkatlah dia mengulang Al-Quran tu daripada kecil sampai sekarang dia dimuliakan dengan Al-Quran. Ingat seluruh Al-Quran tersebut. Okay, kemudian pindah ayat yang kedua, ulang perkara yang bersama juga macam ayat pertama tadi. Kemudian dah pindah ayat ketiga, ulang ayat pertama 1, 2. Kemudian terus pada ayat yang ketiga, ulang benda yang sama. InsyaAllah. Kemudian dah dapat dah rasa macam yakin, minta kawan tasmikkan, minta kawan dengarkan. InsyaAllah. Itu dan yang terakhir, bila kita dah menghafal, cuba bawa dalam solat. Kita baca dalam solat. Moga-moga, sebab ni kalau di luar solat kita ada bantuan, kita boleh tengok lagi Quran. Tapi kalau dalam solat tu, kita nak tak nak sebelum kita mulakan solat, kita mesti kena ingat Al-Quran, sebab tiada bantuan melainkan hafalan yang kita dah hafal tadi. Allah Ta'ala alam. Itu sekadar sedikitlah tips perkongsian saya. Saya sekadar berkongsi. Saya tidaklah sehebat mana pun. Saya pun dalam fasa belajar, dalam fasa ingat Al-Quran. Moga-moga kepada yang baru ingin menghafal ataupun yang sudah menghafal ataupun yang dah jadi hafiz ataupun hafizah, moga-moga kita semua berada dalam keridhaan Allah. Doakan saya juga insyaAllah. Baik, kita teruskan pada bacaan surah An-Nisa ayat 91 hingga 92. Kalau jika kita lihat minggu lepas saya baca dengan Tarannum Mujawwad, maka hari ini saya baca dengan Tarannum Murattal. Tarannum Murattal seperti mana kita baca dalam solat ataupun imam baca dalam solat. Dia lebih lajulah daripada Tarannum Mujawwad. Okey. Saya mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوا قومهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Sadaqallahul Azim. Itu sekadar sahaja daripada saya. Wallahu ta'ala alam. Sambung kepada Profesor Rugayah. Buka mic ni, Nek. Nek buka. Lupa je. Okey, selalu begitulah, terlupa muncul. Terima kasih. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kita dah dibacakan ayat tadi dan kita macam benda sebutkan dah selalu bahawa cubalah kita turut apabila dia membaca, apabila qari'ah ataupun saudari Ustazah Radwa kita dibaca, kita ikut kita boleh ikut dan kita akan dapat pahala sebagai pembaca Al-Quran juga. Sebab itu dia kata wa iza quri'al Quran fansitu. Kalau orang baca Quran diam, jangan kita dibaca Quran tak apalah di tengah baca ni kita pergi bersembang dengan orang lain, kita dapat pahala lah. Jadi kita semak Quran dan kita baca. Okey, kita teruskan kepada kita punya tadabbur hari ni. Saya nak tengok sekali lagi tadi siapa yang ada Akasha tips mudah tadi bagus saya sebenarnya cuba nak buat share screen tapi itulah ingat saja tak mula nak buat nanti cuba-cubalah kalau saya minta tolong Radwa pun boleh juga atau bunda buat sendiri pun boleh. Supaya kita kita boleh ingat sambil mendengar kita ingat apa yang kita baca. Okey, ayat yang kita baca tadi ayat 91. Ayat ini adalah masih lagi mengisahkan tentang perjuangan Rasulullah bersama dalam peperangan waktu kita masih di situ. Dan Allah terangkan bagaimana kedudukan sebenarnya orang yang mengaku dirinya Islam tetapi mereka tidak sanggup berjuang. Macam kita sebut pada cerita kita ayat yang lepas lah ya. Ayat ni agak panjang. Kita baca, tadi dah baca. Satajiduna, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satajiduna akharin yuriduna ayyamanukum. Kamu akan jumpa dapati golongan yang pura-pura Islam. Ini yang bahaya sebenarnya. Di zaman Rasulullah dia begini ya, sebab dalam peperangan kalau dia tidak memeluk Islam, dia tidak di bawah jagaan Islam yang dipimpin Rasulullah dan kaumnya juga adalah ganas kaum kafir, jadi mereka buat pura-pura Islam dan mendapat perlindungan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka dengan sebab itulah dia mengaku pura-pura Islam supaya mereka boleh beroleh aman dari pihak kamu. Dia nak keamanan dan sebaliknya mereka melahirkan kekufurannya, tetapi dia hanya mengaku saja. Dia tetap juga sifat-sifat kafir itu ada supaya mereka beroleh aman dari pihak kaumnya. Jadi tengok nampak depan Rasulullah dia mengaku Islam supaya dia dia aman daripada Rasulullah. Di depan kafir kaumnya dia mengaku kafir. Jadi sekejap dia Islam, sekejap dia tak Islam. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, dalam masyarakat kita pun ada berlaku terutamanya dalam kaum yang kadang-kadang
baru masuk Islam, tapi dalam keadaan begitu ya, kita tidak boleh terus mengambil tindakan ataupun melabelkan mereka bahawa mereka tidak sepenuhnya masuk Islam. Mungkin mereka ada sebab dan kita kena bantu. Kita bantu bagaimana menguatkan semangat mereka. Itu juga adalah satu tindakan, bukan mestinya kita perangi ya. Di zaman Rasulullah kerana ramai dan memang mereka terlalu bahaya, jadi sebab itu mereka diperangi. Tapi di zaman kita ini, contoh ya, di masyarakat pedalaman yang mungkin kita mengadakan dakwah untuk mereka memahami tentang Islam dan mereka di depan kita mengaku Islam. Dan apabila datang pula agama lain, dia mengaku pula agama lain. Sebenarnya kita tidak seharusnya ya memberikan label ataupun pandangan bahawa mereka ini tidak memberikan ataupun mereka ini munafik. Sebenarnya mereka bukan munafik. Mereka baru proses transisi. Jadi kita ni dalam proses transisi mereka itu, kita mesti ada bersama mereka. Bukan kita dah biarkan saja dia meluk Islam dan orang di sekitarnya tengok. Sebenarnya orang di sekitarnya itulah yang bertanggungjawab. Kalau ada ustaz, ustazah, ada kumpulan-kumpulan yang masuk dan mereka memeluk Islam, maka orang yang luar itu mungkin susah atau jarang untuk dapat bersama mereka. Bolehlah mereka pergi sebulan sekali, 2 bulan sekali. Yang duduk di sekitarnya itu mesti bertanggungjawab. Yang Muslim, mukmin yang ada di sekitarnya itu mestilah memberikan kerjasama supaya mereka ini tidak terombang-ambing. Dia terombang-ambing lah, tu sebabnya bila ada penganut agama lain beri dia begini, oh dia mengaku ini dan sebagainya. Jangan kita terus cop mereka, oh mereka memang sifat dia macam tu. Tak payahlah ustazah pergi berdakwah dengan dia. Tak akan mereka ni depan ustazah aja dia mengaku Islam dan sebagainya. Na'udzubillah. Kita ni yang Islam daripada kecil pun diganggu gugat oleh pelbagai macam perkara, apatah lagi mereka yang baru memeluk Islam. Jadi kita nanti akan dipersoalkan tanggungjawab kita. Dan satu itu saya kata orang sekeliling lah yang paling penting. Dan satu lagi kadang-kadang kita ni hanya mengharapkan kumpulan-kumpulan tertentu sahaja untuk memberikan dakwah. Kita ada NGO, ada apa semua kita boleh bertindak. Bukan kita pergi berdakwah, tapi kita berdakwah tu maksudnya masuklah Islam. Tak. Kita pergi mendampingi mereka, memberikan kasih sayang, menunjukkan kebaikan kita sebagai orang Islam. Sebab Islam itu memang sifatnya baik, sifatnya berkeluarga, sifatnya bersaudara, sifatnya menjaga sesama insan tanpa mengira dia Muslim ataupun tidak. Melihat apa keperluan mereka, itu yang kita perlu bantu. Begitu juga bukan saja di pedalaman, kadang-kadang kita lihat ada saudara-saudara kita ni yang baru memeluk Islam, mereka mungkin dipulau oleh keluarga. Dan mereka pula kadang-kadang peringkat awal mereka memeluk Islam bertahun-tahun tanpa memberitahu ibu bapa dan mereka kembali semula ke rumah. Mereka jalankan ibadah dalam keadaan bersembunyi-sembunyi. Sebenarnya cuba faham bagaimana penderitaan mereka, bagaimana sebenarnya mereka begitu susah menghadapinya. Maka di mana kita, apa bantuan yang kita boleh bantu, kita dampingi mereka supaya mereka tidak goyah di dalam cabaran-cabaran yang mereka hadapi. Jadi kita ceritakan ini sebab dalam cerita ini begitu keadaannya orang yang baru memeluk Islam. Kemudian tapi di zaman Rasulullah ni agak berat ya. Tiap-tiap kali mereka diajak kepada fitnah, pencerobohan, mereka segera terjerumus ke dalam. Ini yang saya ceritakan tadi. Jadi mereka yang masih kafir dan tegar dengan kekafirannya akan mencari jalan bagaimana orang yang mula berjinak-jinak dengan Islam itu kembali kepada agama asalnya semula. Kalau dia tidak kuat, inilah dia akan kembali mudah yang mengaku-ngaku Islam di zaman Rasulullah ini. Oleh itu jika mereka membiarkan, dia kata, dan mengganggu atau berpihak kepada musuh, dan tidak pernah menawarkan perdamaian, dia tak minta maaf, tidak kata apa,
maksudnya dia sendiri memerangi di zaman Rasulullah itu. Maka dalam keadaan dia melawan Rasulullah, walaupun dia dah mengaku Islam, tapi dia melawan Rasulullah, dia melawan Islam, melawan dakwah Islam, mereka boleh diperangi. Dan maka hendaklah kamu menawan mereka, tawan, dan membunuh mereka di mana saja. Bunuh sebab dia merosakkan. Sebenarnya kita kena faham ya, kenapa agama Islam dahulu membenarkan peperangan di zaman Rasulullah. Untuk begitulah caranya atau kaedahnya Allah arahkan supaya dakwah itu berterusan. Kalau tidak, dia tak sampai pada kita zaman kini. Dakwah itu berterusan. Sebab itu Rasulullah berani, sahabat berani dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bunuh saja mereka. Sebab dia akan merosakkan ataupun akan mencacatkan, mencantas ataupun menahan daripada penyebaran Islam itu berlaku. Alhamdulillah penyebaran berlaku dan sampai kepada kita, sampai juga insya-Allah kepada anak cucu kita. Jadi kita kena pertahankannya sekarang untuk sampai kepada anak cucu kita. Kalaupun kita tidak lakukan secara peperangan, tetapi kita lakukan dengan banyak kaedah, pendidikan, pendekatan kasih sayang, banyak kaedah. Sebab itu kita belajar ilmu dakwah supaya, sebab itu saya belajar, orang tanya saya pensyarah bidang dakwah. Dakwah tu nak ajar apa? Orang pandai bercakap. Sebenarnya kita silap dakwah tu bukan bercakap, dakwah tu bukan berceramah. Ini tengok orang penceramah kita kata pendakwah. Tak semestinya lagi. Selagi mereka tidak mampu melakukan sesuatu yang benar, menyampaikan dakwah kepada masyarakat, terutamanya kepada non-Muslim, maka itu sukar untuk diberikan diberikan sebagai taraf pendakwah. Tapi kita semua memang dai. Sebab itu kita kena sampaikan apa cara yang kita ada. Allah beri kita macam-macam keistimewaan, di antara satu sama lain kita gunakan. Sebab itu tak semestinya kita berperang, tak semestinya kita melawan dengan mengangkat senjata dan sebagainya. Okey. Sebab itu tadi, kerana mereka lah orang yang kami jadikan bagi kamu alasan yang terang nyata untuk bertindak terhadapnya. Jadi Allah sendiri kata dia jadikan. Itu sebenarnya cabaran, ujian kepada Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana mereka boleh mempertahankan Islam. Sebenarnya kita baca banyak dalam kitab, di dalam Al-Quran, bahawa sebenarnya kalau Allah Subhanahu Wa Taala mahu menjadikan semua manusia itu beriman kepadanya, boleh. Allah itu maha kuasa. Tetapi kenapa ada yang beriman, ada yang beriman separuh-separuh, ada yang beriman tidak kuat dan sebagainya, maka itu ada hikmahnya. Disitulah sebabnya Allah jadikan syurga dan neraka supaya kita menunjukkan ataupun kita kuatkan keimanan kita melakukan apa sahaja yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini kita diduga dengan macam-macam. Baik, sebenarnya kadang-kadang kita tak sedar. Kita itu diduga ada penodaan ataupun ada perkara yang mengganggu tentang kesucian Islam. Bukan mengganggu tu hanya tunggu orang kafir kata Islam tidak Islam tidak bagus, ataupun dia buat aib, dia campak najis ke dalam surau masjid. Itu memang satu penghinaan yang jelas. Tetapi kadang-kadang penghinaan yang tidak jelas ini lagi susah. Penghinaan yang jelas, yang tidak jelas lagi susah. Contohnya di mana menguasai pemikiran kita supaya kita mengikut apa yang disampaikan oleh yang bukan Islam dengan cara mereka, dan kita tidak dapat melakukan syiar Islam dengan bagus, dengan bebas dan sebagainya. Itu adalah satu penghinaan. Jadi kita kena jaga yang tu. Dan untuk menjaganya kita mesti juga melengkapi diri kita dengan keimanan yang kuat. Kalau iman kita goyah ataupun kita sendiri tidak faham dengan ilmu Islam yang terdapat di dalam di dalam
Al-Quran yang terdapat dalam agama kita, bagaimana kita boleh menjaga dan sebagainya. Dan kita tidak ada aset kita sendiri, maksudnya aset ilmu, aset pemikiran dan pelbagai lagi untuk memajukan diri, memajukan negara kita, maka kita akan mudah dipesongkan. Jangan sampai macam itulah, itu yang kita tidak mahu. Okey, sahabat sekalian, kita sekarang berpindah kepada ayat seterusnya, ayat 92. Ini memang satu ayat yang mungkin agak lain sikit daripada atas, dan kita ini hukum, kalau kita baca kitab tafsir, dia kata ini adalah hukum ke-7 daripada hukum-hukum yang tersebut di dalam surah An-Nisa. Kalau kita ingat dulu, mula-mula kita baca tentang hukum anak yatim, tentang hukum pesaka, tentang hukum wanita, hukum peperangan. Saya pun dah tak berapa ingat nanti, tapi saya akan cuba gariskanlah nanti. InsyaAllah dalam buku yang sedang usahakan ni akan buat. Ini adalah hukum yang ke-7. Ialah tentang nyawa manusia. Nyawa terutamanya yang diceritakan di sini adalah nyawa seorang mukmin. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا. Seorang mukmin tidak boleh membunuh seorang mukmin illa khata'a, melainkan dia tersalah. Maksudnya bukan dia sengaja bunuh. Contohlah kan, dia panjat atas bumbung, dia terjatuh, kawan yang sebelah dia tu tergelincir jatuh dan mati. Itu tersilap, tak sengaja, tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Ataupun ada orang salah sangka, kita ingat dia datang nak menceroboh, lepas tu dia pun bunuh dan sebagainya, padahal tidak. Dia ada kena, itu pun bukan boleh berlalu begitu sahaja. Ada hukumnya, fatahriru raqabatin mu'minah wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Hendaklah dia memerdekakan seorang hamba dan membayar diat kepada keluarganya. Jadi kerana tak ada hamba yang kita boleh merdekakan sekarang, maka yang adanya ialah bayar denda kepada keluarganya. Mengikutlah yang telah ditentukan oleh fatwa negeri tersebut. InsyaAllah lah kita pun, saya ada ikut yang telah ditentukan. Illa ayyasaddaqu, melainkan ahli tu nak bersedekah, itu terserahlah. Maksudnya dia boleh, dialah yang menerima, dan dari itu denda nyawa itu diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka sedekahkan atau memaafkannya. Kadang-kadang keluarga maafkan, itu tidak. Hatta bunuh, balas bunuh pun, keluarga dia masih boleh lagi memaafkan. Maka dia denda sahaja, diturunkan. Begitu hak keluarga. Contoh anak dia kata, ataupun bapa dia kata, okey saya sedekahkanlah, tak jadilah. Kalau kita lihat ada cubaan bunuh di Jabir dahulu semasa hayatnya, dia memaafkan orang yang cuba membunuhnya. Tapi tak berlaku pembunuhan, cuma percubaan, tapi dia memaafkan. Kemudian wa tahrir raqabatin mu'minah faman lam yajid fa siyamu syahrain. Tengok, kalau tak ada tak ada hamba, zaman sekarang tak ada, maka puasa 2 bulan. Dendanya ialah puasa 2 bulan mutatabi'aini taubatan min Allah, berturut-turut, dan itu adalah taubat, supaya tidak melakukannya, memohon taubat daripada Allah, supaya diampuni. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah itu maha mengetahui dan maha adil, maha bijaksana. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, para sahabat syurga sekalian, kita bercerita tentang nyawa manusia. Nyawa manusia ini terlalu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak boleh dipermain-mainkan. Dan ada perkara yang kita lihat terutamanya dalam masyarakat kita, saya tak tahulah masyarakat Melayu ataupun masyarakat lain, ada perkara yang saya tak tahu sejauh mana kebenarannya, tetapi benar pun benar juga. Contohnya sihir, mestilah ada sebab dalam Quran pun ada cerita sihir. Allah memang haramkan sihir dan sihir itu adalah dosa besar. Kalau sampai menghilangkan nyawa, maka orang yang memberi sihir itu adalah dianggap pembunuh, boleh dibunuh. Tetapi undang-undang, terutamanya susahlah untuk menentukan betulkah sihir itu yang membunuh atau tidak, maka sukar dijatuhkan hukum bunuh. Jadi perlu diingatkan bahawa sihir ini haram yang bukan haram tipis-tipis, haram yang sangat-sangat apa saya kata, haram yang sangat-sangat dosa besar lah, dosa besar. Saya dah cerita, kita juga ada dulu kan baca 7 dosa besar. Jadi itu juga di antara hukum yang terdapat dalam surah An-Nisa. Cuma kenapa Bonda tekankan hari ini, bila Bonda dengar keluhan-keluhan mereka yang disihir, walaupun tidak mati, tapi penderitaan bukan sikit, penderitaannya bukan sikit. Jadi please lah, siapa yang buat, siapa-siapa sahaja, tak kiralah orang yang buat sahabat saya ataupun lain-lain, ataupun dengan orang lain di dunia lain yang tapi dengar ni, mohonlah, taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tariklah sihir itu. Anda tidak akan masuk syurga. Tidak akan masuk syurga walaupun mengaku Islam, walaupun mengaku beriman. Apalah yang kita dapat menyihir orang, hanya kepuasan hati ataupun perkara-perkara yang tidak betul. Jadi kita jauhilah perkara tersebut. Satu lagi pesan Bonda kepada semualah yang mungkin merasa dirinya disihir. Kadang-kadang kita agak-agak orang yang sihir kita. Kita tak boleh agak-agak. Walaupun pawang ke ustaz ke atau siapa bagi tahu, oh ini orangnya ini, tolong. Sebab itu belum pasti. Perkara itu kita tidak tahu. Kita hanya serah kepada Allah. Sebaiknya kita berdoa kepada Allah, maka orang yang menyihir kita itu diberi petunjuk oleh Allah menarik balik sihirnya. Supaya dia juga akan masuk syurga. Dia akan kembali kepada Muslim yang baik. Please jangan sangka menyangka, sebab husnuzan itu adalah lebih baik dan su'uzan itu adalah inna ba'da zanni ismun, sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Jadi jauhkan diri daripada prasangka. Cuma saya nak sebut ini kerana begitulah nyawa dipelihara. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hukum supaya kita menjaga nyawa. Nyawa anak-anak kita, semua nyawa orang lain. Kita lihat ada anak yang mati kena dera, wa'alaikumsalam min zalika. Ya Allah, ampunilah kepada yang melakukannya. Sesungguhnya itu balas bunuh sebenarnya. Kerana dia sengaja, kalau dia sengaja. Kalau tak sengaja dia terpukul kuat ke dan tidak tahu itu membawa kepada pembunuhan, maka dia kena denda. Dan kita lihat penganiayaan ini adalah satu perkara yang sangat-sangat, di Malaysia ni ada penyakit, kalau kita dengar ada penderaan, selalulah ada penderaan dan sebagainya. Jadi sebelum berlaku penderaan itu sehingga mati, sehingga meninggal dunia, sehingga kehilangan nyawa, penderaan itu pun sudah dosa. Jadi please lah, anak kecil, faham apalah budak 3 tahun, 4 tahun untuk kita dera. Malah kita dera emosi pun tidak boleh. Contohnya kita marah, menjerit-jerit dan sebagainya, itu tidak bagus. Itu deraan emosi. Kita takutkan, kita itukan, itu tidak bagus. Kita usaha sebaik mungkin, baca doa banyak-banyak pada ada anak yang rasa terlalu, biasalah anak terlalu nakal dan sebagainya. Banyak kan, baca surah Taha
tu daripada awal surah Taha kita kan bunda kita dah baca dalam tadabbur kita yang lalu, baca surah Taha itu ayat 1 hingga 5. Baca bila anak tu disusukan, tiup ubun-ubun dia. Bila anak tu tidur, kita pergi baca kuat di telinganya. Kita baca Fatihah, kita baca apa saja. Sebab kalau dia tidur itu, memanglah dia boleh diam. Kita boleh sebenarnya sampaikan, dengarkan. Jangan kita sentiasa memberikan keganasan, tengkingan yang boleh menyebabkan anak-anak itu hilang rasa keberaniannya, hilang rasa kemanusiaannya. Dia merasa aku ni sama je dengan kucing. Orang halau kucing, orang halau saya. Sama, kita tidak boleh buat begitu. Ini yang dikatakan menjaga nyawa. Jangan tunggu sampai dera lembik baru kata berdosa, tak. Menghala kepada pembunuhan namanya tu. Kita dera-dera, tak kira lah dia anak tiri ke, anak betul ke, sebab yang berlaku ni anak betul. Itu yang rasa macam terkilan, begitu sekali kita orang Islam ini sudah hilang punca, ataupun kita stres, diri kita stres dengan macam-macam cubaan, terutamanya zaman sekarang, tak zaman pandemik pun, dulu pun ramai juga orang stres, tak tahu stres apa. Itu dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita stres, sebelum kita tekan orang lain dengan kestresan kita pujuk hati kita. Kita minta Allah pujuk kita. Kita minta Allah sayang kita. Sebenarnya Allah sayang kita tu, dia uji kita. Kita dekatkan diri kepada Allah. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Fahamkan maknanya. Dah baca. Macam tadi Ustazah Radha dah ajar tips, sebahagian tips nanti akan datang, dia nak tambah tu bila lah. Banyak, tapi itu pun dah cukup saya kira. Dia bagi tips, kita cuba. 1 ayat, 2 ayat, 1 hari, tak jadi masalah. Kita buat sahaja. Umur dah tua, umur muda, boleh sahaja kita lakukan. Okey, itulah sahaja dalam tadabbur. Saya ambil kesempatan hari ini, saya nak lelong buku juga. Rakan-rakan saya daripada Akademi Bonda Noh telah melelong buku mereka 2 hari yang lepas sebelum semalam, sebab semalam ada hari reunion kami. Tapi saya kira saya tertinggal hari tu sebab sibuk sendiri, tak berapa sihat. Hari ni saya nak lelong juga buku saya. Cuba lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ni ada buku hijrah, dan ini ada buku Aku Pasrah Kalian Pulang. Set ini tak banyak, set ini ada 2 atau 3 sahaja. Saya beri dengan harga RM60 termasuk postage, dan saya tambah lagi hadiah. Ini hadiah, satu buku puisi yang ada tulisan saya juga. Puisi ini disusun oleh seorang penyelenggara Munshi DBP. Memang bahasa dia tu tepat lah, dan dalamnya ada macam-macam. So saya sebut apa tadi? Tak boleh ulang, benda lelong ni tak boleh tak turun lagi, tak boleh naik lagi. 60 ni 1 set sahaja. Ada 2 set sahaja. Tak banyak. Kemudian ada ini ada, ini agak mahal sikit. Tak apalah, saya berikan saja. Ini ada 3 buku, 3 buku. Buku ni semua asalnya harganya, ini harganya RM30. Ini RM30, 60. Ini RM35. Sebenarnya ini kalau pos 1, 38. Ini 38, ini 40 lebih kalau pos 1. Agak-agak saya nak bagi harga berapa ni. Ini 60, 35, 95. So saya tambahkan 1 lagi hijrah ni, tambah lagi 1 ni hijrah ni, maka dia menjadi 100. 100. Ni pun tak banyak, saya rasa ada 2 set juga. Okey. Dan mana buku yang
Okey, buku ni sebenarnya sudah tidak ada di penerbit, habis stok. Tapi Bonda ada simpan stok. Ada 3 saja. Saya lelong lah ya, ada 2, so saya bagi. Ini harganya RM20 dan ini harganya RM35. Ini harganya RM20. Saya bagi hanya RM50. RM50. Sebenarnya saya tak pernah lelong buku saya ni dan saya tak akan lelong sebenarnya. Tapi saya nak hadiahkan buku ni dengan ni RM20 sebab buku ni dah tak ada. Buku ni dah tak ada, jadi please lah nulis di sini Berani Berhijrah. Tapi saya ada memiliki 3 buku ni. Jadi ada 2 set lah yang ni Okey, saya bagi RM50. Nanti Bonda tulis dalam Bonda bagi gambar dan lelong ini hanya sampai pukul 9 pagi esok. Okey, Bonda akan bagi nanti ni. Kemudian begitu juga pemenang untuk untuk ada satu lagi hadiah ni, tak tahulah nanti saya nak tunjukkan dalam gambar. Saya akan bagi juga kepada kepada yang bertuah hari ini. Okey, itu saja. Nanti kita Radwa ke mana ya? Radwa ada ke tak ada ni? Oh, Radwa sudah ada ke belum? Okey, Radwa. Okey, alhamdulillah Radwa sudah ada kembali. Mungkin Radwa kita tadi dah sebut, nanti boleh Radwa tolong tutup kita punya pertemuan kita pagi ni. Kita tengok dulu rakan-rakan kita. Salam Bonda. Okey, alhamdulillah. Nah, saya nak tengok kok ada yang bertanya. Okey, ada yang rajin menulis ni apa yang kita sampaikan tu bagus ya. Okey, ada Wia Ismail, pensyarah Jabatan Dakwah yang juga sama-sama selalu tepat orang asli, tahulah pengalaman bagaimana berdakwah dengan okey. Tentang lelong buku tu, minggu depan saya buat lagi lelong buku. Hari ni lelong buku hari ni sampai esok sahaja. Nanti Bonda tulis dalam Facebook sekejap lagi sampai besok pukul 9. Pukul 10 lah sebab kita tak sampai 24 jam pula kalau pukul 9 sebab saya sekarang dah pukul 10. Okey, itu saja dan saya nak serahkan kepada Ustazah Radwah Muhammad Zulkifli untuk tutup majlis kita dengan surah kafarah dan wal asr. Silakan. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai kepada penghujungnya. Silakan Radwa. Kita tutup dengan majlis kita dengan surah Al-Asr dan tasbih kita pada surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sahaja. Okey, terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay.